reference aku daripada siapa? Daripada Abah kan. Tapi dia tak nak pakai ni, kotor lah apalah, macam perempuan kotor lah, takut kan. Saya ada kawan dulu tau, bila dia main bola, dia smart sikit lah, dia main bola kan. Bila dia nampak lompat, terlompat. Main bola, nampak lompat, dia lompat kan. Dia takut kasut kotor kan. Tapi Abah tak macam tu lah, Abah okey kan. Belasah kan. Okay guys, bila kita nak mula melukis rasanya, kalau awak nak nampakkan bentuk kan. Lokman, awak berdiri. Kat sini. Ni kau dah. Berdiri sini dulu. Mana pula? Saya nak tunjuk. Kalau saya perempuan tak boleh lah pegangkan, bukan maram. Awak tak apa sini. Lokman nak posing tak pakai baju. Sini. Mana depan. Okey guys, sebenarnya kan bila kita nak melukis, bila kita melukis kan dalam bentuk gesture ni ataupun mana-mana lukisan lah, kalau nak buat karakter watak, mana-mana watak nanti, bila kita nak melukis watak ni kita akan mula dengan awak duduk dan diam. Jangan gugup sangat. Okey, relax dulu. Okey. Suci. Awak kena perhatikan subjek matter awak tu sendiri tau. Okey, dalam lukisan ni pada peringkat awal sebenarnya kita ada latihan observation drawing. Saya pernah cakap dulu kan. Observation drawing ni adalah lukisan yang kita akan memerhatikan dulu subjek matter kita tu. Kita boleh mula dengan lukis dengan objek-objek lah sebenarnya. Objek macam tembikar, objek-objek yang pegun. Cuma disebabkan awak dah belajar dulu, lepas tu saya cuba advancekan sikit untuk memilih orang kata apa, figura sebagai kita punya subjek untuk kita belajar terus. Jadi bila awak tengok balik, perhatikan balik kan subjek matter ni lah, subjek matter. Bukan Lokman tau. Bila kita nak melukis, kita kena buang. Kalau katalah kita ada contoh macam Aisyah, mungkin lah saya cakap je ada perasaan pada Lokman, contohnya. Perasaan tu kena buang. Perasaan benci. Kena buang. Kalau dia benci, kena buang benci tu. Kena profesional lah, kena profesional. Soalnya susah orang nak buat macam tu tau. Pasal apa, dia tengok nanti dia tak suka, contohnya Aisyah korek hidung selit dekat ni kan, dia tak suka, contohnya. So perasaan macam tu kita kena buang masa kita nak melukis orang tu. Mengganggu nanti tau. Sama juga macam dalam kerja juga, kena buang. Kita kena ada professionality tu. Jadi walaupun saya bercakap, saya bergurau, saya nak bagi awak relax sikit, cuma kalau dah bab kerja, kita kena bagi tumpuan. Okey, bagi tumpuan. Itu yang paling penting. Setengah orang dia kena fokus, dia kena diam, dia kena senyap untuk melukis. Tapi kalau boleh kan, pada peringkat awal ni awak belajar. Bila melukis, awak dengarlah lagu contohnya dalam kerja kan, supaya semua gangguan yang ada di sekeliling awak nanti masa awak bekerja nanti, awak boleh cuba mute kan lah, tapis tu sendiri kan, supaya mudah awak nak bekerja kat mana-mana environment kan. Macam saya ni, kalau orang letak dekat bawah tangga pun saya boleh melukis, saya boleh buat kerja, tak ada masalah. Yang penting ada laptop, ada phone, ada lagu, saya boleh buat kerja. Itu je contohnya lah. Kita kena adaptkan dengan environment tu sendiri. Setengah orang, macam setengah orang yang saya jumpa, dia tak boleh tau. Ada kawan saya terror melukis, tapi depan orang dia gabra. Ada. Memang terror melukis, dia tak boleh nak lukis depan orang tau. Contohnya macam tu. Kita kena biasakan saja benda. Pasal awak dah bekerja dalam kumpulan kan. Sekarang ni bila kita tengok, kita perhatikan subjek matter tu sendiri, apa yang benda yang akan distract kita, contohnya logo, pattern, okay? Dia punya name tag ni, kadang-kadang benda ni jadi indikator untuk kita lukis benda tu sebagai indikator kita, supaya nampak lebih detail dalam lukisan kita tu. Tapi tak perlu lukis macam contoh ada nombor 2, 4 ni nak kena buat juga dalam lukisan, tak payah. Tak penting, jam pun saya tak penting kalau kita nak lukis. Macam selipar kasut dia, pattern yang ada obviously besar, nampak jelas, kita boleh lukis. Kalau macam saya ni kan, ada yang apa nama ni, logo-logo ni semua yang tekstil detail-detail ni tak perlu lukis lagi dalam pembelajaran. Kalau dalam awak punya hasil lukisan painting ke apa, kalau nak buat detail tu pulang. Tapi dalam pembelajaran, apa yang awak nampak jelas, contohnya karakteristik dalam subjek matter awak ni. Contoh apa dia yang obviously nampak pada muka dia, yang kita boleh kata yang subjek matter kita ni Lokman. Rambut, spek mata dia. Kalau tak pakai spek, mungkin mata dia. Lagi apa lagi? Pandang depan. Pandang depan tu. Okey. Okey. Hidung dia, kedudukan hidung dia, mulut dia. Okey. Lepas tu dia punya tangan dia.
kedudukan tangan dia, fizikal dia tu sendiri, bahu dia, semua tu kita kena kaji tau. Kena perhatikan. Pasal setiap orang dia ada karakteristik masing-masing. Jadi, dengan latihan mengkaji secara pemerhatian ni lah akan membantu awak untuk menjadi penilai yang baik, pelukis yang baik. Tapi latihan ni kena berterusan. Kena berterusan. Bila awak pandang kawan-kawan awak ni, ada adik-beradik awak ke, sesiapa pun saja awak lalu, bila awak tengok kan, cuba perhatikan. Pasal tu kalau awak tengok setengah-setengah artis ni, bila dia duduk seorang kadang-kadang bila awak tengok, saya pergi CM kadang kan, supermarket, dia duduk diam, dia macam mengelamun. Sebenarnya dia perhatikan satu objek tu. Pasal tu dalam lukisan, kalau tak ada awak punya panca indera mata ni, awak tak boleh lukis, betul tak? Tak boleh lukis. Tapi kalau awak boleh menggunakan panca indera ni untuk merakam setiap apa yang awak lukis, kemudian awak channelkan pada otak awak, simpan, kemudian awak gambarkan balik menggunakan awak punya kefahaman dan imajinasi, adalah lebih baik lah. Okay? Itu yang paling penting. So sekarang ni, kalau saya nak melukis lah Luqman ni sebenarnya, Luqman mana saya? Mana sini? Okay. Contohnya, saya nak mula dengan bahagian mana dulu? Macam saya tengok tadi macam siapa? Alif Amirul. Siapa? Amirul. Amirul tadi. Amirul, kemudian Alif kan? Alif. Bila lukis dia boleh start lukis macam ni tau. Betul tak? Macam ni. Awak mulakan dengan rupa dia macam ni, betul tak? Sebenarnya kalau kita tengok balik subjek matter, contoh Jamin ke kan, atau siapa dia boleh lukis, tengok apa yang rupa atau shape yang akan membentuk sebenarnya objek tu sendiri tau. Objek kepala tu sendiri kan. Kalau macam saya nak mulakan ni, saya boleh mula sama ada satu circle macam ni pun boleh. Satu circle macam ni. Boleh nampak daripada sini macam. So satu circle, kemudian satu circle ni bahagian mana tau? Daripada kepala dia sampai ke hidung dia tu, nampak? Kita boleh gambarkan kat situ. Setengah orang dia ambil ke mata dia tu, kecil sikit. Mungkin kalau otak tu kecil kan, bentuk dia. Kan? Tapi otak budak ni besar ni, kan? So maknanya awak tengok balik, kemudian daripada situ awak boleh terus pergi ke bahagian ni, jaw dia, dagu dia tu. So awak lukis lah jaw dia. Saya pun gunakan. Tapi bila saya nak pergi ke sini, disebabkan orang tak nampak tadi, dan saya tak angkat pen pun. Okay? Tak angkat pensel pun. Jadi saya gerakkan ke sini, kemudian saya akan cuba bentukkan dia punya jaw tu. Saya kena tengok sana. Pandanglah sana, tak kisah. Kan? Okay. Kalau pandang sini boleh juga. Pandang sini dah jadi orang nampak kan. Okey. Pandang sini senang. Okay. Ini daripada saya punya perspektif. Pasal saya tengok Luqman daripada kedudukan sini kan. So saya tengok macam mana kita nak mulakan dengan garisan tu. Okey. Ingat tau. Okey Abbas, saya tengok lukisan awak bersama kat tadi. Ini siapa? Afiq. Afiq kan? Okey Afiq. Okey, dan ada beberapa orang tadi pun sama kat sana. Okay. Bila lukis awak tak tahu kat mana nak mula lagi. Sebab siapa awak biasa melukis, saya tak tahu lah macam mana awak melukis. Kalau kadang kita melukis subjek matter tu kan, kita mulakan dengan measurement yang macam ni. Measurement yang macam ni. Kemudian kita nak buat gambaran, contohnya rambut dia. Okay, rambut ni obviously kan, semua orang ada dia punya own identity. Kalau pakai tudung sama juga. Okay? Yang pakai cap tu. So kita cuba capture shape, bentuk rambut tu untuk dapatkan identity model kita tu sendiri. Okay? Model kita tu. Jadi kalau kita tengok kat sini kalau kita nak mula lukis pula dekat bahagian rambut ni, saya akan cuba bentukkan dia punya shape dia tu dulu. Okay? Shape rambut dia tu dulu. Kalau awak nak ambil masa lepas ni untuk melukis, cuba ambil masa untuk kaji bahagian yang kepala dia dulu. Okey? Dan telinga dia sikit. Telinga dia. Kemudian daripada sini, awak nak lukis dia punya mata kan? Kenapa kena sengit? Memang sengit Memang sengit sebenarnya. Tak sama. Awak ingat semua simetri Tak, Tuhan jadi tu semua tak sama, sengit. Okey? Lepas tu, okey. Perhatikan pada bahagian, okey, dia pakai spek kan. So gunakan spek tu sebagai rujukan untuk awak
buat dia punya measurement tu sendiri. Dan hidung dia kat sini kan. Hidung dan spek dia kat sini lagi. Sebenarnya saya guna saya punya kefahaman pasal dia pandang daripada 3/4 view. Jadi kalau awak tak biasa, kalau boleh, yang ni saya nak tunjuk cara melukis je. Bukannya tepat dalam bentuk kedudukan saya nampak ni. Pasal Luqman pandang ke arah kiri. Jadi 3/4 saja. Tapi saya lukis pada depan. Okey, pada depan. So sekarang bila saya dah mula kat sini, saya boleh lukis pula dia punya mulut dia tu. Okey. Awak ni bawa tahu awak ni bibir besar punya. Bukan. Cakap orang lagi. Negro awak. Bukan Afrika bukan kan? Ni betul. Okey. Kemudian mata tu sebenarnya. Kalau boleh, okey, selepas kita lukis full figure, saya ingat dalam 5 drawing full figure, kita akan buat half pula body. Sebab apa? Saya nak tengok macam mana awak lukis mata, pendekatan pada hidung, telinga, mulut semua tu kan. Saya nak tengok macam mana awak boleh lukis. So kalau macam lukisan yang kecil macam ni, saya akan cuba lukis pula dia punya mata. Kalau awak nak repeat line tu pun boleh tau sebenarnya. Tapi bila repeat jangan tekan. Jangan tekan. Bila awak lukis pakai kompres cakul atau cakul yang macam ni tadi, jangan tekan tau, jangan tekan. Awak boleh sebenarnya lukis gunakan dia punya bahagian bucu ni. Okey, untuk dapatkan dia punya line. Sebenarnya ini pun dah hard sikit. Hard cakul. Ngilu. Hard cakul kan. Okey, sekarang ni bila saya nak tengok balik pada kedudukan mata dia tu, okey, saya akan berhati pula bahagian sini. Dan bila awak melukis, salah satu lagi yang awak perlu cuba abaikan, jangan awak anggap yang awak tengah lukis potret. Okey. Sebab apa? Bila awak anggap aku nak lukis potret ni supaya tak jadi muka Luqman ni, supaya Luqman dia tak komplain. Jangan anggap, cuba buang persepsi tu. Pasal apa? Pasal persepsi tu akan nampakkan awak ni cuba nak jadi perfectionist tau. Kita tak nak benda tu. Kita tak nak perfection tu. Pasal takkan berlaku perfection dalam lukisan ni. Jadi lepas ni bila kita dah buat secara detail kat sini, saya akan mula pula dengan bahagian tengkuk dia, kan? Tengkuk dia dan mula dengan bahu. Okey. Kelakar muka saya. Ni bukan muka awak. Saya lukis subject matter je. Ha. So dekat sini lah kita mulakan dengan measurement untuk badan dia. Okey. Cuba kalau boleh jangan lukis benda tu dalam bentuk garisan luar saja tau. Okey. Cuba dapatkan contohnya ada kat sini awak nampak ada kedutan pada baju dia kan. Benda tu yang awak jadikan sebagai panduan untuk awak melukis garisan tu balik. Buat penyambungan dalam garisan tu. Okey. Sama juga dekat sini. Okey. Buat sikit kat situ dan bawah ni. Ikutkan kedudukan saya ni kalau boleh fortune ni tu beza. Dia ada perspektif dia sendiri. Cuma pasal saya nak dapatkan gambaran tu saja, saya akan lukis balik dia punya kedudukan kaki dia, kan? Ikut kefahaman yang saya nampak daripada lukisan tu sendiri. Itu saja cukup. Okey, cukup itu saja. Okey, awak tak perlu nak lukis secara detail, tapi kalau boleh dapatkan garisan yang ada dia punya kesinambungan. Right. Okey, awak nak duduk ke nak berdiri? Saya duduk. Okey, duduk kat sini. Okey, duduk dengan penuh gaya sikit. Okey. Tak ada, bawa balik. Boleh tu. Boleh macam tu.